Kata apa tips daripada buku ini ya untuk yang ber yang Allah tak nampak lah, yang bertua sudah nampak sudah dapat 2 biji buku ini. Kak Ilham sudah post minggu lepas minggu ni ya, insyaallah sampai ke tangan anda insyaallah. So dalam buku ni juga Kak Ilham nak ambil pepatah orang kata apa, mutiara untuk kita sebagai guru, sebab perlu kita dengar kata pepatah macam ni untuk kita menaikkan semangat diri kita. Kan Rasulullah pun suka, Rasulullah SAW sangat suka untuk kita saling mengingat-ingati dan saling kita tegur, saling kita orang kata apa, beri kata-kata semangat. Kalau orang sekeliling kita, kawan kita, rakan kerja kita sedang menghadapi kesusahan, kesedihan, kegelisahan, kita beri kata-kata yang semangat, itu dapat pahala yang paling besar, teacher. Kerana kita dapat membangkitkan dia supaya dia ada semangat nak hidup tu. Allah tak suka kita berputus asa dalam hidup kita, kerana itu lambang ke kita punya iman sangat nipis. Jadi jaga-jaga untuk diri kita dan Kak Ilham sendiri pun, kita kena jaga-jaga supaya kita jangan jadi golongan yang senang untuk nak give up, senang untuk nak nipis, senang untuk nak ujian, dugaan, tempoh kita sikit kita dah sengit dah. Itu menunjukkan iman kita sangat nipis. Jadi kita kena saling mengingati, utamanya guru-guru. Ya, musim sekarang guru-guru kita banyak yang jobless, banyak yang okey, orang kata apa, ibu bapa kadang tak nampak kepentingan seorang guru bila kita kena online dan sebagainya. Tapi kita kena keep semangat, kita kena keep niat dalam hati, aku nak bagi the best, whatever, no matter what. Tak kira lah parent tu nak bayar yuran ke tak bayar yuran ke, aku nak bagi the best. Sebab kita nampak ganjaran di depan tu. Okay, so Kak Ilham nak bagi oleh patah kata ini, dia kata 8 tugas dan kewajipan guru mengikut pandangan Imam Al-Ghazali. Ada 8 teacher. 8 tugas dan kewajipan guru mengikut Imam Ghazali. Siapa nak catat, bila catat Kak Ilham bagi point. Pertama, Imam Ghazali kata guru perlu ikhlas bekerja kerana Allah. Tidak boleh hanya mengharapkan upah, pembalasan dan ucapan terima kasih dalam menjalankan tugas. Dalam soal keikhlasan ini, Imam Ghazali menyebut bahawa wajib membetulkan niat murid-murid, maka wajib juga membetulkan niat guru. Maksudnya kita kena betulkan niat kita dulu, bahawasanya kita akan bekerja tugas sebagai guru ni dengan jujur dan ikhlas. Hak ni kita kena pasang semua. Bila kita mari kerja, pasang niat, okey aku mari untuk bekerja kerana Allah Taala. Aku niat ikhlas nak bantu anak bangsa ni, supaya anak bangsa kita pandai ni. Bukan nak keluar daripada golongan-golongan yang orang kata orang Melayu tak pandai. Akulah orang yang nak ngajar anak-anak itu. Okey? Dan nombor 2, tadi 8 langkah kan untuk kewajipan seorang guru. Nombor 1 tadi untuk niat keikhlasan. Yang 2, guru mesti mempunyai rasa belas kasihan terhadap pelajar-pelajarnya. Kita kena ada rasa kasihan belas kepada anak-anak murid kita. Tengok dia tak makan, Allah kesiannya anak ni, marilah mai teacher suap lah, tak sampai hati pula tengok duk tak makan kan. Tengok anak ni nak buka seluar, nak pergi toilet lambatnya, mai teacher tolong buka, kesian pula awak nanti terberak ke apa. Kita kena ada rasa kasihan belas macam tu, teacher. Ataupun kita panggil ihsan, ihsan. Nombor 3, guru perlu menjaga maruah dan imej pelajar dari segi psikologi. Nombor 3, guru hendaklah menasihati para pelajarnya mengenai cara-cara belajar. Maksudnya kita kena nasihat anak-anak murid kita cara yang nak belajar. Contoh
Amsha tak boleh ni goyang kaki, letak kaki atas meja macam ni. Sit down properly, Amsha. Something like that. Amsha tak nak ambil kerusi, angkat letak atas, angkat atas kerusi macam tu, tak nak. Macam tu. Something like that. Kita kena ajar cara belajar yang betul kepada anak-anak. Naim tak nak ambil buku, koyak-koyak buku. Tak nak Naim, jangan pijak buku. Kita kena, mulut kita kena cepat untuk tegurkan anak-anak bila anak-anak kita terbuat benda yang tak betul. Okey? Dan nombor 4, guru perlu menjaga maruah dan imej pelajar dari segi psikologi. Maksudnya kena jagalah maruah anak-anak murid kita. Contoh kan, contoh kalau kita kawan ejek dia ke, dia terberak ke dalam kelas, kawan ejek dia, kita kena cepat-cepat backup anak itu supaya dia tak rasa self motivated, dia down. Kita jangan pula, awak berak betul lah kawan kata awak berak, kita pula pergi tambah pula elakkan yang tu teacher. Kita kena jadi medium yang membangkitkan semangat dia, yang orang kata di segi psikologi anak itu. Okay. Nombor 5, guru yang mengkhusus dalam bidang tertentu tidak boleh memperkecilkan bidang-bidang ilmu yang lain. Macam Kak Ilham lah kan. Kak Ilham habis IT. Tengok-tengok Allah Atiyah ni lambat lah bab IT. Pergi lekehkan dia pula. Tak boleh macam tu. Kita kena harus hormati orang lain dalam bidang lain juga. Kak Ati dalam bidang Kak Ati dalam bidang engineer. Engineer tiba-tiba Kak Ilham kata, Kak Ati tak faham ke nak main komputer ni. Kak Ati kata, alah Kak Ati duk main engineer minyak je. Kak Ati tak tahulah komputer macam mana. Gas, oil gas je. Something like that. Okay. Nombor 6, guru perlulah mengajar mengikut kesesuaian tahap kemampuan akal pemikiran pelajarnya. Kena tahap accelerated learning teacher. Memang dalam letter kali kita ambil Imam Syafi'i punya, ambil Imam Ghazali punya method, iaitu kita kena ajar ikut tahap kemampuan anak dia. Accelerated learning lah yang kita ada dalam kelas tu kan teacher. Ikut tahap ability dia, kebolehan dia, tahap kemampuan dia, something like that. Nombor 7, guru perlu mengajar dengan jelas kepada pelajar yang lambat memahami sesuatu perkara. Anak yang lambat, yang slow-slow, macam tu kita sebagai guru kita perlu jelas satu persatu. Contoh baca lah teacher. Baca kan, anak-anak macam Allah, aku rasa macam aku baca page ni lama dah anak murid ni, tapi dia tak boleh gerak juga. Maka kita kena jelas satu-satu. Okey, kena tunjuklah kalau dia tak boleh cara flashcard, kita kena tunjuk movement mulut kita. Macam ni, macam ni tak boleh juga. Babi bu, kena tunjuk movement. Kalau tak jadi juga kena buat action. Tak jadi juga flashcard, tak jadi juga main game. Macam tu lah. Maksudnya kita kena jelas kepada pelajar supaya dia senang nak memahami. Dan nombor 8 last kali, guru perlulah mengamalkan apa yang diajar. Maka hak ni yang paling penting. Maksudnya kita kena amal apa ilmu yang kita mengajar tadi. Contoh kita suruh budak-budak solat duha, tapi kita solat duha pun ponteng-ponteng kan. Macam tu lah teacher. Kita suruh anak-anak jangan buang sampah merata-rata, tapi kita tak buang sampah dalam tong sampah. Kita selit dekat buku ke, kat mana ke kan. Macam tu lah. So kita kena ingat diri sendiri, kita kena amalkan apa yang kita ajar kepada anak murid, supaya ilmu tu ia jadi ilmu yang penuh hikmah dan anak-anak tu boleh amal sampai dia besar. Dia dapat pahala kita berterusan. Okey, so 8 langkah dari Kak Ilham pesanan Imam Ghazali. So seterusnya Kak Ilham nak serah kepada Ustaz Idi untuk sambung sesi usrah, tajuk mudahnya mendidik cara Nabi. Dipersilakan Ustaz. Penuh. Okey bang. Okay, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya, masih lagi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat kesihatan dan nikmat lapangkan masa. Okey, nikmat kesihatan dan nikmat lapangkan masa. Mudah-mudahan kita gunakan dua nikmat ini untuk sentiasa di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, Allah bagi kesihatan kita untuk kita beribadat kepadanya. Allah bagikan lapang masa untuk kita mengisikan segala yang lapang itu dengan pengisian-pengisian yang berfaedah, insya-Allah. Kerana apa ya? Kerana dua nikmat ini ramai di kalangan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lalai, tidak mengambil berat. Sebab itu Nabi bersabda, ni'matan maghbudatan katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sentiasa dilalai oleh banyaknya manusia, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat al-faragh, lapang masa. Okey, maka dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita sama-sama mengisikan dua nikmat ini dengan perkara-perkara yang baik dan memberi faedah kepada kita, kepada agama kita dan kepada bangsa kita, insya-Allah. Okey. Sebelum itu ustaz nak berkongsi dengan kita yang mana kita lagi akan menyambung berkenaan dengan 40 teknik didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 teknik didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, adalah contoh tauladan yang baik kepada kita. Okey. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqun azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, okey, di atas akhlak yang sangat agung. Okey. Akhlak yang zahirnya agung, akhlak yang batinnya agung. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kita sentiasa mendekati diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidaklah bersama dengan Nabi, bahkan Nabi telah meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun yang lepas, tetapi cara yang paling baik, cara yang paling mustajab untuk kita sentiasa mendekati diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersalawat kepadanya. Bersalawat kepadanya, mengucap salawat dan salam, doa kebaikan kepada Nabi, salam, memberi salam kepada Nabi walaupun Nabi tidak dengar, tetapi sebenarnya Nabi dengar apa yang kita salawat dan salam. Bahkan berkata Imam Al-Jauzi, okay, dalam kitabnya dia kata apa ya? I'lamu annahu ma min 'abdil muslim, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah yang muslim, aktsara salata ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Nabi, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nawwarallahu qalbahu, malaikat Allah akan campakkan cahaya-cahaya ke dalam hatinya. Okey, Allah akan campak cahaya-cahaya ke dalam hati mereka yang bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghafara dhanbahu, dan Allah akan ampun segala dosa-dosanya.
wa syaraha sadrahu, dan Allah akan memberi petunjuk ataupun lapangkan dadanya. Syaraha sadrahu, memberi lapangkan fikirannya, lapangkan dadanya, memberi ketenangan kepadanya, as-sakinah kepadanya. Wa yassara amrahu, dan Allah memudahkan urusannya. Allah memudahkan urusannya. Fa aksiru minas salah, maka perbanyakkanlah wahai hamba muslim akan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'allallahu yaj'alakum min ahli millatihi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita itu, jadikan kamu sekalian, hamba atau ahli pengikutnya, ahli pengikutnya. Wa yasta'milakum bisunnatihi, dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan sunnahnya. Wa yaj'alahu rafiqana jami'an fi jannatihi, bahkan dengan kita memperbanyakkan salawat dan salam, Allah jadikan kita teman dan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti, fi jannatihi, dalam syurga nanti. Ini adalah banyak kelebihan bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kan? Yang pertama, nawwarallahu qalbahu wa ghafara dhanbahu wa syaraha sadrahu wa yassara amrahu. Banyak 4, 5, 6 fadilat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang memperbanyakkan salawat dan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan kelebihan ini kita sentiasa di dalam kehidupan kita, harian kita, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini pun kita akan berbincang dengan 40 teknik Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pendidikan. Dan teknik yang seterusnya pada malam ini iaitu teknik yang keempat, iaitu meraihkan perbezaan pelajar ketika mengajar. Meraihkan, memelihara ataupun meraihkan perbezaan pelajar ketika mengajar. Baginda sallallahu alaihi wasallam cukup meraihkan perbezaan setiap individu yang belajar, sama ada golongan yang disampaikan seruan dakwah ataupun yang bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meraihkan mereka-mereka yang belajar dengannya, sama ada mereka itu telah masuk Islam ataupun dalam golongan para sahabat, ataupun mereka itu belum lagi menerima Islam. Baginda berinteraksi dengan setiap individu berdasarkan kefahamannya dan bersesuaian dengan kedudukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga kedudukan ataupun kefahaman seseorang itu ketika menyampaikan ilmu pengetahuan dan dakwah kepada mereka. Baginda juga menjaga perasaan orang yang baru belajar. Baginda juga menjaga perasaan orang yang baru belajar. Orang yang baru belajar tidak sama dengan orang yang telah lama belajar. Ilmu pengetahuan pun tidak sama bagi mereka yang baru belajar dengan mereka yang dah lama belajar. Rasulullah mengambil berat dalam perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajar kepada mereka apa yang diajarkan kepada golongan yang telah lama. Baginda menjawab persoalan yang diajukan berdasarkan kepentingan dan situasi orang tersebut. Ini adalah meraihkan perbezaan pelajar-pelajar meraihkan perbezaan pelajar ketika mengajar. Teknik yang keempat. Contoh pertama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita mempelajari teknik Nabi, maka di sana hadis-hadis yang menghuraikan, menjelaskan kita tentang teknik ini. Contoh yang pertama dalam hadis ini,
dalam teknik ini, iaitu hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahli qala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik qala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik thalathan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nas fayastabshirun. Qala idzan yatakallamu wa akhbara biha Mu'adzan inda mautihi ta'assuman. Okey. Maksud hadis ini, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz yang sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Wahai Mu'adz, jawab Mu'adz, segala suruhanmu dan akan aku turuti, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan yang sama, dan jawapan yang sama juga telah diberikan oleh Sayyidina Mu'adz. Okey. Sayyidina Mu'adz dia terima apa yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baginda lantas bersabda, mana-mana hamba yang menyaksikan dengan ikhlas bahawa tiada ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa sesungguhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba dan rasulnya, maka Allah akan mengharamkan dari api neraka. Kata Sayyidina Mu'adz, wahai Rasulullah, bolehkah daku mengkhabarkannya kepada manusia yang lain agar mereka berasa gembira dengan ganjaran ini? Lalu sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh, kerana takut-takut mereka akan bertawakal buta tanpa beramal. Tetapi akhirnya Sayyidina Mu'adz memberitahu juga tentang hadis ini sebelum kematiannya kerana takut berdosa. Okey. Hadis ini memberikan kepada kita satu contoh bahawasanya sesiapa yang mengucap kalimah syahadah dan beramal dengannya, dengan beramal dengannya, maka Allah akan haramkan api neraka kepada mereka. Okey. Maka Sayyidina Mu'adz minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kelebihan hadis ini kepada yang lain. Okey. Nabi pun berkata tidak boleh sampaikan hadis ini. Okey. Kerana hadis ini khusus kepada Sayyidina Mu'adz sahaja. Okey. Takut-takut apabila Mu'adz sampaikan hadis ini kepada yang lain, maka orang-orang yang lain akan mengambil tidak mengambil berat tentang amalan soleh. Kerana apa? Kerana mereka kata mereka telah yakin dengan kalimah syahadah ini, mereka akan selamat daripada api neraka. Okey. Hadis ini menunjukkan bahawasanya sesuatu perkara kita tidak boleh memberitahu semua perkara itu kepada yang lain. Kerana apa ya? Kerana kadang-kadang mereka yang lain, ilmu mereka tidaklah setinggi kita. Okey, begitu jugalah kita apabila kita mengajar kepada anak murid kita, maka begitulah kita kena jaga kedudukan anak-anak didik kita. Kerana di kalangan mereka ada perbezaan kepahaman, ada setengah kalangan mereka senang untuk dapat memahamkan sesuatu perkara yang kita telah sampai kepada mereka. Ada yang lain, mereka agak lambat untuk menerima apa yang kita ajar itu. Okey. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya, antara tugas guru ialah mengajar murid berdasarkan kemampuannya untuk memahami ilmu tersebut. Janganlah diajar kepadanya ilmu yang tidak dapat dicapai oleh akalnya, yang akan menyebabkan dia akan lari
dan mengelirukan fikirannya. Inilah cara dan teknik yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Okey. Betul kan, teacher-teacher? Okey, ustaz rasa kita telah melaksanakan teknik ini dalam pendidikan kita. Dalam kita menyampaikan ilmu kepada anak-anak kecil, okey, mengikut tahap mereka. Mengikut kemampuan mereka. Okey, kelas 4 tahun tidak sama dengan kelas 5 tahun. Begitu juga kelas 6 tahun tidak sama dengan seterusnya. Maka mereka ada tahap untuk kita mengisikan ilmu pengetahuan kepada mereka. Okey. Sebab itulah, okey, dalam setiap pembelajaran kita ada silibus yang mengikut tahap kemampuan pelajar. Bukan tadika sahaja, sekolah rendah juga sama, sekolah menengah juga sama, bahkan di universiti pun sama juga ada silibus-silibus yang sesuai dengan mereka. Ini adalah tahap untuk meraihkan kebolehan pelajar itu. Okey. Okey. Teacher-teacher yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberi nasihat mengikut keadaan seseorang. Dalam memberi nasihat kepada mereka yang meminta pandangan dan nasihat, Baginda sallallahu alaihi wasallam akan memberi pandangan yang berlainan daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Semuanya ini bergantung mengikut keadaan orang yang bertanya dan yang meminta nasihat atau wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, ramai di kalangan sahabat bertanya kepadanya, tetapi jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama. Okey, mengikut orang yang tanya, situasi orang yang tanya, sahabat yang tanya itu. Okey, contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, usini. Qala ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Okey. Maksudnya daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Daku bertanya, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Bertawakkallah kepada Allah di mana sahaja dikau berada, dan iringilah segala kesalahan itu dengan kebaikan. Nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan tersebut. Dan hendaklah kamu berkomunikasi dengan manusia dengan akhlak yang baik." Ini situasi yang pertama, yang mana sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi wasiat kepadanya. Maka inilah Nabi wasiat kepada sahabat yang bernama Abu Dzar ini. Okey. Contoh yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usini wa la tukthir alayya la'alli a'ihi." Qala la taghdab. Faraddada dhalika miraran. Kullu dhalika yaqul la taghdab. Okey. Ada seorang sahabat yang lain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya seseorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah kepadaku sedikit wasiat wahai Rasulullah." Maka janganlah memberi nasihat yang panjang kepadaku. Mudah-mudahan daku dapat menghafal dan memahaminya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ya Nabi wasiat kepada sahabat ini? Jangan kamu marah. Okey. Nabi wasiat 3 kali kepada lelaki ini dengan perkataan yang sama, iaitu jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Lelaki itu mengulangi permintaan yang sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jagalah kamu marah kamu. Okey. Ini adalah situasi yang lain.
sahabat yang pertama tadi, dalam hadis yang pertama minta wasiat daripada Nabi untuk Nabi wasiat kepadanya. Maka Nabi pun wasiatlah beberapa perkara. Datanglah sahabat yang lain, minta wasiat juga. Maka Nabi pun bagilah wasiat kepadanya, jangan dia marah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya mesti kita kena muraikan, memelihara situasi dan kedudukan orang yang tanya itu. Begitu jugalah kita apabila kita mengajar kepada anak-anak didik kita, maka situasi juga berbeza di antara satu sama lain. Si A tidak sama dengan si B. Walaupun dalam kelas yang sama. Saya juga memahami teacher-teacher lebih arif dalam hal ini. Teacher-teacher lebih arif dan telah lama dalam bangku pendidikan kanak-kanak. Rasa teacher-teacher pun telah ada pengalaman yang banyak dalam hal ini. Mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak apa yang kita dengar daripada teknik Nabi SAW dalam beberapa hadis yang telah dibaca oleh saya tadi, mudah-mudahan boleh memberi pengajaran dan panduan kepada kita dalam kita menyampai ilmu, menyampai pengetahuan, menyampai maklumat kepada anak didik kita. Mudah-mudahan mereka memahami dan mereka seterusnya mereka dapat melaksanakan apa yang kita ajar. Itulah sedikit sebanyak yang Ustaz boleh kongsi dengan kita pada malam ini, iaitu teknik yang keempat, meraihkan perbezaan pelajar ketika mengajar. Saya serah pula kepada Teacher Ilham untuk mengulas seterusnya. Okey. Baik. Assalamualaikum semua, dah tidur ke? Jangan tidur ya. Biasalah kan, surah-surah mengajar-mengajar ni dia ngantuk. Okey. So alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penyampaian teknik yang keempat. Untuk kita mendidik anak-anak murid kita, dan